نوّروا بها القلوب محيصوا بها الذنوب إلا أعظم المطلوب. Qala, dan jikalau sampai dalam kesudahan riyadah dan mujahadah, kerana sangat tebal hijab dirinya. Sambungan kita daripada huraian kata-kata hikam yang sebelum ini, iaitu sebelum ini menyebut bahawa sesungguhnya Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan bermula nafsu itu perangainya atas jahat adab, dan hamba itu disuruh dengan melazimkan adab. Maka nafsu itu melakukan dengan tabiatnya dalam medan ta'an, dan hamba itu menolakkan akan dia dengan mujahadah kepada jahat yang dituntut oleh nafsu itu. Kerana inilah sekalian itu berkehendak murid itu kepada bersuhbah masyayikh. Jadi Imam Ibnu Al-Sakandari menceritakan tentang kejahatan nafsu itu. Sedangkan seorang hamba itu perlu mulazamah dengan adab, pelbagai adab, sehingga seorang itu perlu bermujahadah, perlu bersungguh untuk menolak kejahatan nafsu itu, sebab kejahatan nafsu itu mengikut seseorang itu walaupun dia berada dalam medan ta'an. Itu maksudnya. Jadi nafsu itu akan mengambil habuan dia walaupun kita berada dalam medan ta'an. Bermaksud dalam bulan puasa nafsu menjalankan peranan jahat dia, ketika pergi Mekah nafsu mainkan peranan jahat dia, ketika mana kita bersedekah nafsu mainkan peranan jahat dia, ketika mereka tahu salat nafsu mainkan peranan jahat dia. Bermaksud nafsu itu berada dalam medan ta'at, bermaksud dalam keadaan ta'at dia ada, maka memerlukan mujahadah, mujahadah yang bersungguh. Maka kata Ibnu Athaillah Sakandari, maka dengan kerana inilah berkehendak seorang murid itu bersuhbah dengan masyayikh, bersuhbah dengan guru. Jadi seorang murid itu bersuhbah dengan guru. Jadi di antara kejahatan nafsu bagi pandangan tasawuf, di sana ada jahat pada pandangan ulama fiqh, jahat pada pandangan ulama fiqh tidak meninggalkan kefarduan. Jadi dalam bicara jahatnya pada pandangan ulama fiqh, meninggalkan perkara yang wajib, melakukan benda yang haram. Bermaksud sekiranya seorang itu telah melakukan fardu, maka tidak lagi jahat pada pandangan ulama fiqh. Dia dah laksanakan solat, dia laksanakan puasa, maka selesai pada pandangan ulama fiqh. Tapi bagi pandangan ulama tasawuf lebih mendalam lagi. Di pandangan ulama tasawuf, cukup seseorang itu dikira jahat sekiranya dia mencintai sesuatu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesuatu melebihi Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia mengingat makhluk lebih banyak daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka itu cukup jadi satu kejahatan. Bermaksud nafsu kita berada dalam keadaan jahat. Kenapa? Sebab kita lebih suka ingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada sudut pandangan ulama fiqh, ingat Allah hukum dia sunat. Apa hukum berzikir? Sunat. Pada hukum fiqh, zikir itu adalah sunat. Mana berzikir dapat pahala, tak berzikir tak ada apa-apa. Tetapi pandangan ulama tasawuf, bila kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, itu dikira kita tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita ingat makhluk, lebih banyak kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keinginan nafsu itu begitu. Keinginan nafsu itu begitu. Dia tak hendak ingat Allah banyak-banyak, dia ingat makhluk. Maka pada para ulama tasawuf itu dikira jahat. Dikira jahat. Dan dia tidak suka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih suka ingat kepada makhluk. Dan itu dikatakan jahat, ya? Nafsu kita jahat, ya? Tidak suka ingat Allah Subhanahu, lebih suka kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan nafsu itu jahat, ya? Tidak suka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih suka ingat kepada makhluk. Bila kita ajak dia untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia memberontak. Nafsu itu memberontak, ya? Lebih suka ingat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ilmu tasawuf dikirakan nafsu kita jahat, ya? Nafsu kita jahat.